A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 62. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Yang saya sebut pengajaran ni paling kurang ayat yang kita belajar minggu lepas kita masih ingat kan? Kalau tak ada pengajaran kita akan lupa. Okey. Ayat yang lepas ayat berapa? 61. 61. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang telah mematikan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Summa yab'atsukum, kemudian lepas tu dia akan bangkitkan kamu. Kalau tidur dibangkitkan, makna bangun daripada tidur. Kalau mati dibangkitkan, bermakna dibangkitkan daripada kematian di dalam kubur. Untuk apa? Kalau tidur dibangkitkan liyuqda ajalun musamma, supaya dihabiskan tempoh ajal yang masih berbaki. Tapi bukan selama-lamanya, sampai satu tempoh yang Allah telah tetapkan. Summa ilahi marji'ukum, kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan, kemudian dia akan membongkarkan apa yang kamu lakukan. Okey, pengajaran daripada ayat 60. Allah Maha berkuasa membangkitkan manusia yang telah mati untuk diberi balasan yang adil, sebagaimana Allah berkuasa menidurkan manusia di waktu malam dan membangkitkannya semula di waktu pagi. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia tersembunyi daripada Allah. Semuanya tercatat dan akan diberi balasan yang setimpal. Yang ketiga, kehidupan yang hakiki
yang sentiasa bahagia dan tidak ada penghujung ialah kehidupan di akhirat. Adapun kehidupan di dunia hanya terhad dalam tempoh tertentu sahaja. Dan penuh dengan ujian. Okey, ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Maksud dia, Allah Maha berkuasa mengatasi hamba-hambanya dan dia mengutuskan ke atas kamu hafazah, penjaga-penjaga, iaitu malaikat, untuk mencatat amalan kamu sehingga datang kematian kepada kamu, maka akan diwafatkan oleh para rasul, iaitu para malaikat, dan mereka tidak akan cuai. Okey, pengajarannya. Oleh kerana hidup di dunia adalah ujian dan sementara, maka Allah mengutuskan untuk setiap manusia malaikat-malaikat yang sentiasa ada bersamanya untuk mencatat segala perbuatannya, sama ada baik ataupun buruk, agar ia dapat dibalas dengan adil di akhirat. Yang kedua, malaikat pencatat amalan baik dan jahat akan mencatat semua perbuatan dan perkataan yang diucap oleh manusia. Semua perbuatan dan ucapan yang diucap oleh manusia. Walaupun dengan hanya keluhan. Walaupun dengan hanya keluhan. Yang ketiga, malaikat pencatat amalan tidak mungkin cuai atau lupa terhadap apa saja yang dilakukan atau diucapkan oleh manusia. Okey, habis dah. Kita sambung. Ayat ni, ayat 62 adalah ayat yang bersambung dengan sebelumnya. Iaitu ayat sebelum tu, ayat 61 ialah cerita pasal penjaga-penjaga yang mencatat setiap amalan manusia kan. Kemudian lepas tu cerita apa?
Malaikat yang mencabut nyawa. Kan? Dicatat, lepas tu dicabut nyawa. Lepas cabut nyawa ke mana? Apa berlaku? Lepas nyawa kita dicabut, ke mana? Ha? Roh kita akan ke mana? Alam barzah. Semua tak ada pengalaman kan? Ha. Jadi kita tengok apa yang Allah cakap. Summa, kemudian Roddu mereka dikembalikan. Mereka dikembalikan ilallah, kepada Allah. Mereka ni siapa? Roh-roh manusia yang dicabut oleh malaikat tu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi jawapannya, roh kita setelah dicabut akan macam mana tu? Ulama beza pendapat. Ada pendapat mengatakan bila roh kita dicabut, dia ada sebelah kita dulu. Dia tengok dulu. Dan masa tu ketika roh kita sedang dicabut, kita dengar tak orang yang sedang bersembah sebelah kita? Kita tahu tak siapa yang bersembah, dia bercakap pasal apa? Pasal pilihan raya ke pasal apa? Kita tahu tak? Tahu? Tak tahu? Apa dia? Oh, kita tak kisah dah. Yang kata tak kisah ni ada dalil tak? Betul lah, tapi adakah kita langsung tak dengar apa yang orang bercakap sebelah tu? Dengar. Tak pedulilah. Aku apa kisah? Oh, lantaklah. Lantaklah kamu nak cakap apa pun. Aku dah. Oh, bagus Kak, macam ada pengalaman je. Okey, cuba kita dengar apa yang Allah cakap. Cuba buka surah Al-Waqi'ah ayat 83. Ayat 83. Apa ayat tu? Hmm? 83. Baca. Tak baca ayat, bukan baca terjemahan. Falaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakinna la tubsirun. Lepas tu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Okey. Cuba tengok Allah kata apa? Falaula. Dia terjemah betul. Maka jikalau iza apabila balagat telah sampai roh ke halqum. Halqum dah jadi bahasa Melayu kan? Kan? Apabila roh telah sampai ke halqum, wa antum, dan kamu ni siapa?
Ha? Tak. Kamu orang yang masih hidup, yang duduk sekeliling mayat tu. Ha? Wa antum hina izin, kamu ketika itu tanzurut, tengok je. Tengok Allah nak buka minda kita supaya kita berfikir dan sedar. Kamu tengok je masa roh sedang keluar daripada mungkin bapa kamu ke mak kamu, suami kamu ke. Wa nahnu, dan Allah kata kami aqrab. Kami sebenar lebih dekat kepadanya, kepada yang meninggal tu daripada kamu. Walaupun kamu nampak duduk sebelah kan, duduk sebelah mayat tu, tapi Allah kata kami, ada tafsir mengatakan malaikat jauh lebih dekat daripada kamu duduk sebelah mayat tu. Kemudian walakin la tubsirun, kamu tak nampak. Kamu tak nampak malaikat-malaikat yang ada kan. Kemudian Allah kata falaula in kuntum ghayra madinin. Apa maksud? Sedang tengok, memerhati, tanzurun. Kemudian Allah kata apa? Falaula in kuntum ghayra madinin. Kalau kamu ni, kalau adalah kamu ghayra madinin, apa makna ghayra madinin? Orang yang tak boleh dikuasai. Ini sebenarnya Allah cakap kepada orang kafir, orang musyrikin, yang mereka kufur kepada Allah. Bila mereka kufur kepada Allah, mereka fikir apa dia? Mereka ada kuasa. Dan mereka sembah siapa? Berhala. Jadi dalam kepala mereka, berhala tu ada kuasa. Betul kan? Jadi Allah kata kalau kamu ni ghayra madinin, tidak boleh dikuasai oleh Allah, tidak akan dimatikan, tidak akan dihisap, tidak akan dibalas, Allah cabar. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Apa dia? Roh dah nak keluarkan. Okey, masukkan balik roh tu kepada bapa kamu ke, isteri kamu ke, masukkan balik. Kalau kamu ni tidak boleh tunduk kepada Allah, ataupun suruhlah berhala yang kamu sembah, masukkan balik roh tu. Sebenarnya Allah cabar ni sebagai apa? Nak membuktikan bahawa Tuhan yang mereka sembah langsung tak boleh buat apa. Betul? Katalah suami yang paling dia sayang sedang nazak kan, boleh tak dia tak sembah Allah? Boleh tak dia pastikan suami dia, roh dia tak keluar? Wahai roh suamiku, jangan keluar. Di situ semakin nampak kelemahan manusia, khususnya yang kufur dan syirik kepada Allah. Tengok je lah. Okey, dalam tafsir ulama mengatakan roh ketika ini tahu siapa yang duduk sebelah, siapa yang bercakap, dia tahu. Dia sama ada ambil tahu ke, peduli ke tak, itu nombor dua, tapi dia tahu. Kemudian mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah, roh ni bila keluar daripada badan, dia naik ke langit. Dia naik ke langit. Dan para malaikat kan, setiap lapis langit ada malaikat kan. Lapis pertama, kedua, semua penuh dengan malaikat. Jadi bila malaikat roh tu sampai ke langit pertama, mereka akan berkata, roh siapa ni yang sangat wangi dan sangat indah rupanya. Itu roh orang beriman. Dia alu-alukan sampailah ke langit ketujuh. Kemudian dicatat satu tempat, nama dia apa dia? Satu tempat dicatat, direkodkan. Apa nama tempat tu? Illiyin. Illiyin. Okey? Lepas tu ke mana roh? Ada pendapat mengatakan kembali semula ke tempat jasad dia. Tak, masa dia ni untuk masa roh nak keluar, lepas roh keluar dia balik pada jasad. Kalau duduk kat rumah lah. Ada pendapat selepas pergi Illiyin, roh tu terus pergi ke kubur dan masuk dalam jasad orang tu yang telah dikebumikan. Untuk apa? Untuk disoal. Kalau tak beriman akan diazab. Sebab jasad itu akan rasa azab bila ada roh di dalam. Betul? Kalau jasad tanpa roh, dia rasa sakit tak? Tak sakit kan? Okey.
Dan ada pendapat mengatakan bagi roh orang yang beriman, orang yang bahagia, masa roh keluar tu, Allah bawa dia masuk syurga, nampak tempatnya dalam syurga, tengah jasad dia telah nak dimandikan, nak dikafankan, masa tu Allah bawa roh orang yang beriman ke syurga dan nampak tempatnya dalam syurga. Kemudian datang balik masuk dalam badan. Pendapat. Tak, ni dah matilah, roh dah keluar. Apa makna mati? Sebelum mati dia nampak di tempat. Itu nampak. Yang ni roh pergi masuk dalam syurga. Ya. Roh yang dah keluar daripada badan dibawa pergi ke dalam syurga dan nampak tempatnya. Ini pergi sendiri. Yang masa nak mati itu nampak. Ustaz, mana ada orang dapat pendapat? Daripada kefahaman mereka terhadap ayat Quran, daripada hadis. Okey. Tapi tak apalah, yang penting apa dah? Yang penting pastikan kita mati dalam keadaan beriman. Jangan nak fikir-fikir macam mana, tengok-tengok dah mati kan? Apa dah? Kalau orang tu mati syahid, lain pula. Roh orang yang mati syahid, roh dia akan terus masuk dalam syurga dan terbang dalam syurga dan tak keluar-keluar. Bila faham? Jadi roh orang yang mati syahid masuk dalam syurga, duduk dalam syurga, tak keluar. Tapi roh dia lah. Tak, ini syahid yang mati dalam peperangan. Sebab tu orang yang mati syahid tak perlu mandi dan tak perlu solat. Kenapa tak perlu solat? Sebab solat ni sebenarnya ialah kita nak doa dan minta ampun untuk si mayat tu. Kalau dia mati syahid, semua dosa dia dah ampun, tak perlu solat, dia tak perlu doa. Sebab tu roh dia terus masuk ke syurga. Sebab itulah sahabat, bila dia tahu kelebihan mati syahid, semua berebut, berlomba nak mati syahid. Yang kita pula tak yakin, betul? Kalau orang tawarkan untuk pergi mati syahid, kita terus terima ke ataupun terus tolak? Tak apalah, tak payah jawab lah. Tak mati? Tak, Allah kata apa dia? Wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah kata jangan kamu kata kepada orang yang mati syahid mati. Jangan kata mati. Bal ahya'un, bahkan mereka sebenarnya hidup. Tapi kamu tak sedar, kamu tak tahu. Hidup mereka tak sama dengan hidup kita. Bukan hidup mereka yang mati syahid itu sama dengan kita. Pergi kerja, pergi office, balik office. Tak. Hidup mereka berbeza. Maksud dia ialah orang yang mati syahid ini sebenarnya tak mati. Jadi tak perlu kita meratapi, tak perlu kita sedih. Bahkan roh dia masuk syurga, perlu kita bergembira. Sebab tu ada seorang wanita sahabat, nama dia Khansa. Masa dia jahiliah, masa dia kafir, abang dia Muawiyah meninggal, mati. Apa dia buat? Ini bukan anak abang. Dia keluar pagi kat Mekah, naik panjat bukit, dia bersyair dan menangis meratapi daripada pagi sampai gelap. Dia balik rumah setiap hari. Terlalu sedih dengan kematian abangnya. Tapi bila dia masuk Islam, 4 anak lelakinya mati syahid, langsung dia tak sedih. Beza tak? Tengok akidah menukar kehidupan seseorang. Dia tak sedih. Kenapa aku nak sedih? Anak aku semua dah masuk syurga. Kan? Anak kita lulu periksa, sedih tak? Tak sedih kan? Lulu periksa pun tak sedih. Ini masuk syurga, kenapa nak menangis? Boleh faham? Macam ibu yang anak mati, baby atau anak kecil, patutnya same. Iyalah, gembiralah. Sebab kalau dia membesar, lagi teruk kamu kena soal. Kenapa tak didik dia? Kenapa tak ajar dia? Kenapa tak larang dia buat maksiat? Kenapa biarkan? Banyak soalan. Tapi kalau mati masa kecil, ada tak soalan untuk mak bapak? Tak. Bersyukur. Syukur. Okey. Ustaz, kalau macam budak cakap dia dah tahu kan, nak mati sekarang, macam mana nak cakap? Budak nak mati sekarang?
Budak ni ada masalah ke atau apa? Tak ada. Tak ada. Dia dengar lah cakap budak kalau sebelum balik kan meninggal masuk syurga terus kan. Tak adalah masuk syurga terus. Tapi macam Yang masuk syurga tu ni ialah yang mati syahid. Dia nak mati. Apa sebab? Boleh tak nak mati sekarang? Tak payah cakap dia jangan dulu. Sebab yelah, dia kalau mati awal masuk syurga, dia akan masuk syurga lah sebab tak ada dosa, betul? Tapi syurga yang mana? Tak adalah syurga tinggi sebab dia tak ada amalan. Jadi kalau dia membesar, dia jadi orang yang beriman, amalan solehnya mungkin syurga paling tinggi. Yang penting apa dia? Apa yang Allah takdir, mati awal ke mati lewat, kita redha. Kita redha. Okey. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maulahum. Maula apa makna? Apa dah? Dia terjemah apa tu maula? Maula ni banyak makna. Penolong, penguasa, mereka al-haq yang sebenar. Apa makna al-haq? Kenapa ada sebut maulahum? Sepatutnya cukup kan? Tapi ada al-haq. Sebab Allah nak bezakan. Ramai orang masa hidup kat dunia, dia rasa ada orang yang boleh selamatkan dia. Ada orang boleh tolong dia. Sama ada bapa ke, bos dia ke, pemimpin dia ke, ataupun Tuhan yang disembah. Maka Allah begitu, semua itu adalah penolong, penguasa yang tidak sebenarnya. Dia menolong kamu tapi terhad. Itu pun dia boleh tolong kamu dengan izin Allah. Betul kan? Dengan izin Allah. Kadang-kadang kita sakit, suami kita pakar kan, pakai jantung. Masa dia cek kita, dia pun mati kan. Menunjukkan manusia hebat macam mana pun, walaupun orang panggil maula, tapi dia bukan maula yang al-haq. Okey, Allah. Apa makna Allah? Ingatlah ataupun ketahuilah, lahu, hanya. Kalau sebut lahu di awal, kena terjemah hanya. Hanya baginya al-hukmu. Apa makna? Apa yang Allah nak beritahu ni? Setelah mati, lalu roh itu dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenar. Lepas tu Allah kata, ingatlah, ketahuilah, hanya miliknya sahaja hukum. Apa makna? Hukum apa tu? Dia Allah untuk menetapkan apa-apa hukum kat dunia, Allah yang berkuasa kan. Tapi kat dunia ni ada tak orang lawan? Ada. Takdir Allah, itu hukum, dipanggil hukum ni. Dalam konteks ayat ni ada tiga lah. Al-hukmu ada tiga. Satu, hukmu asy-syar'i. Yang kedua, al-hukmu al-qadariyu. Yang ketiga, al-hukmu al-jazai. Jadi hanyalah ataupun ingatlah, hanya bagi dia sahaja hukum. Hukum apa? Ketiga-tiga ni, iaitu hukum untuk menetapkan apa saja peraturan, undang-undang, ibadat, semua adalah hak mutlak Allah. Manusia tak boleh masuk campur. Nak tukar tambah ke, nak buat ikut suka dia ke, tak boleh. Macam tahlil tadi kan, hukum itu adalah hak Allah. Apa yang Nabi buat, itu yang kita perlu ikut. Apa yang Nabi tak buat, jangan ikut.
Sebab hukum khususnya dari segi syariat, hak milik mutlak Allah. Jangan tukar tambah. Yang kedua, Allah juga mempunyai hukum secara mutlak dari segi apa? Qadari. Qadari apa makna? Ayalah apa makna? Apa dia? Contoh? Kita mati bila jodoh. Oh, jodoh. Jodoh. Oh. Dia jodoh ni Allah yang tetapkan ataupun kita yang pilih? Tapi Allah tetapkan. Yalah, semua Allah tetapkan dengan izin Allah kan. Tapi yang masa kita dalam janin, dalam perut mak, Allah tetapkan 4 perkara kan? Rezeki. Jodoh tak ada lah. Jodoh tak ada. Jodoh tu Melayu nampak. Melayu jodoh tak ada situ. Yang ada rezeki. Yang kedua, amalannya. Yang ketiga, dia bahagia, syakiyun ataupun sa'id. Bahagia ataupun celaka. Yang keempat, ajal. Jodoh tak ada. Jodoh tu orang akan beralasan bila rumah tangganya ada masalah. Jodoh Allah dah tetapkan. Padahal dia bercinta daripada sekolah tadika lagi kan. Syakiyun, celaka ataupun sa'idun, bahagia. Sebenarnya yang lebih tepat Allah catat. Apa yang manusia pilih, sama ada manusia nak celaka ataupun bahagia, Allah pun catat. Bukan Allah paksa. Faham tak? Buktinya apa? Allah bagi akal pada kita untuk berfikir dan memilih mana yang baik, mana yang tak. Yang kedua, Allah utuskan Rasul. Kalau Allah dah tetapkan orang tu celaka, apa payah dah utus Rasul? Betul? Yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan. Yang keempat, Allah suruh tak kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Mana kita masih ada peluang. Tapi akhirnya, Allah tahu akhirnya kita akan pilih celaka. Allah catat. Okey. Jadi qadari ini Allah tetapkan sakit, ajal. Manusia tak ada hak. Apa beza syar'i dengan qadari? Yang atas tu ukuran-ukuran macam apa yang kita kena buat. Untuk yang ni lah macam Syariat lah, macam solat, puasa, ibadat kan. Hukum hakam. Yang bawah? yang bawah Dia sebenarnya senang. Beza antara dua ni, yang atas ni ada pilihan. Allah suruh solat, ada pilihan tak? Tak nak solat? Ada. Yang qadari ni, manusia tak ada pilihan. Walaupun dia kafir. Allah bagi dia sakit, dia ada pilihan. tak ada. Allah bagi dia mati, dia ada pilihan. Allah bagi dia takdirnya ialah bangsa Melayu, ada pilihan. Allah takdirkan dia lelaki. Ya Allah, aku nak jadi perempuan, kenapa engkau jadikan lelaki? Tak ada pilihan. Ada sekarang ni ada. Oh, ada ke? Jangan sebut nama. Okey. Hukum yang ketiga apa dia? Al-jazai. Ini khusus berkenaan dengan ayat ni. Bila manusia mati dikembali pada Allah, manusia kembali kepada hukum Allah, iaitu jaza pada mana? Balasan. Yang ni nombor satu ada pilihan. Nombor dua tak ada pilihan, tapi kadang-kadang manusia tak reda. Betul? Yang ni manusia langsung tak ada pilihan, semua tunduk, walaupun raja, walaupun Firaun. Start je mati, Allah akan balas dalam kubur dan dia tak boleh buat apa-apa. Sebab tu Firaun, bila Allah start seksa dia, Firaun, masa kiamat ke ataupun dah betul-betul masuk neraka? Masa itu bukan Firaun saja. Semua orang kafir diseksa masa mati kan, dipukul muka, dipukul belakang. Itu bukan Firaun saja. Ini ada sebab Allah sebut ayat khas tentang Firaun, iaitu Allah nyalakan api siang dan malam dalam kubur Firaun. Siang dan malam. Mana tahu dia tak ada kubur? Bukan ada dalam bukan ada dalam yang dia sampai sekarang ada
Masa dia orang buat keluar tak adalah. Dia orang tu siapa? Saintis orang Encik jumpa ada mayat dekat dalam. Tapi Quran tak sebut pun. Nak dengar saintis ke dengar Quran? Tak sebab saya ada baca dia ada dalam surah juga mengatakan memang maknanya jasad dia takkan. Tak, Allah kata al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini kami tunjukkan badan engkau, jasad engkau. Tapi ahli tafsir mengatakan Allah tunjuk tu ialah kepada Bani Israel yang ada ketika itu. Sebab apa? Sebab Bani Israel kan Firaun dengan tentera dia sekian lama menzalimi Bani Israel kan. Anak lelaki dia bunuh dengan kejam. Anak perempuan pula dibiarkan sebagai hamba, sebagai pelacur dan sebagainya. Jadi mereka hidup sekian lama terseksa, dizalimi oleh Firaun. Jadi bila mereka tahu Firaun lemas, mereka tak puas hati. Sebab apa? Sebab mungkin lepas ni hidup balik dan mereka tak selamat. Jadi mereka kalau boleh nak tengok mayat tu, Allah tunjuk mayat tu untuk Bani Israel. Bukan untuk kita. Yang kita pergi tengok kat Mesir tu buat apa? Siapa suruh? Ini untuk khas Bani Israel. Kemudian ada ulama mengatakan mayat yang ada kat Mesir tu tak ada satu pun bukti yang sahih mengatakan itu mayat Firaun. Tak ada. Bahkan kalau ikut logik akal lah, macam tak masuk akal. Sebab apa? Sebab mayat zaman Firaun, zaman Nabi Musa, macam mana boleh kekal sampai sekarang? Macam mana boleh kekal? Dia mayat nak kekal mesti apa? Dia awetkan kan? Jadi masa tu Bani Israel ada tak alat pengawet mayat Firaun? Tak ada. Yang kedua, siapa yang sepatut pertama menyimpan mayat Firaun? Bani Israel lah. Betul? Sebab Bani Israel yang jumpa. Logiknya, musuh, kita simpan tak mayat musuh kita untuk tengok setiap hari? Kita pamer, orang rompak rumah kita, lepas tu bunuh anak kita, kita bunuh, kita minta polis, mayat tu saya nak simpan, nak letak rumah saya nak tengok setiap hari. Masuk akal tak? Jadi Bani Israel tak mungkin simpan sebab itu musuh. Macam mana boleh terus ada? Kemudian yang ketiga, Islam pernah tak memerintah di Mesir? Ya. Gubernur ialah Amr bin As. Apa kewajipan pemerintah Islam bila ada mayat? Apa kewajipan? Wajib tanam. Tak ada satu mayat yang ada di atas bumi melainkan wajib disimpan. Mana mungkin kerajaan Islam masa itu membiarkan mayat Firaun disimpan, diawetkan? Tak mungkin, bercanggah dengan syariat. Tak, setelah yang macam dia bakar tu. Kalau dia bakar tak ada. Kenapa? Tak ada apa? Tak ada jasad. Tak ada jasad lah. Jangan risau, Allah boleh buat jasad baru. Tak, dia orang memang dah diseksa dalam tubuh ke? Tak, orang kafir ni sebenarnya orang kafir ni saat mati tu dah diseksa dah sebelum dibakar lagi. Jadi dibakar tu ekstra seksaan. Okey. Kemudian ingat jadi apa ni? Bila masuk je alam akhirat, hak mutlak Allah dari segi apa? Hukum membalas. Manusia tak boleh buat apa walaupun dulu dia adalah pemerintah yang hebat. Kemudian wahwa, dan dia asra'u. Apa makna asra'u? Dia panggil, kalau belajar bahasa Arab dia panggil isim. Siapa belajar? Tak, isim apa dia panggil? Tajuk apa ni? Pernah belajar bahasa Arab ke? Isim apa? Tak ingat. Belajar bahasa Arab tak ingat satu benda yang sangat biasa. Belajar bahasa Arab ingat sampai bila sangat luar biasa. Dia panggil apa ni? Isim. Dia macam ahsan, afdal, akbar, menunjukkan paling. Yalah, nama apa tu? Isim tafdil. Isim at-tafdil, iaitu menunjukkan ataupun paling. Dia paling cepat, paling laju al-hasibin di kalangan
penghisap ataupun penghitung. Kalau takdirkan ramai orang yang boleh menghisap amalan manusia, ramai orang boleh menghakimi amalan manusia. Dalam ramai-ramai yang paling laju, yang paling cepat hukumannya siapa? Allah. Berapa lama ni? Kan Allah akan hisap berapa ramai manusia? Berapa bila daripada Nabi Adam termasuklah jin kan? Manusia dah ramai, kemudian setiap orang pula berapa banyak dosa, berapa banyak amalan kan? Tapi Allah kata Allah boleh selesaikan. Ada ahli tafsir mengatakan antara solat zuhur hingga asar, selesai semua sekali. Maknanya tidak akan hukum Allah, keputusannya tidak akan ditangguhkan oleh kes yang lain. Kita biasa hukum ataupun berbicara tertangguh sebab apa? Sebab COVID ataupun kes yang lain kena utamakan, ataupun tak cukup hakim, tak cukup bukti, kena kumpul bukti kan. Tapi Allah tak ada masalah. Sebab apa? Sebab semua yang dilakukan oleh manusia ada ke Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi sangat cepat. Tambah-tambah kalau orang kafir lagi cepat. Kenapa? Tak ada amal soleh pun, terus masuk neraka. Kalau dia buat amal soleh pun tak dikira kan Ustaz? Tak. Asas amalan soleh kan ikhlas kerana Allah. Kalau tak ikhlas bukan amal soleh. Okey? Jadi Kalau orang bukan Islam dia buat amalan kan, amalan nak bantu orang semua, so balasan orang di dunia sahaja betul? siapa ni orang? Orang bukan Islam. Ya, Allah Maha Adil. Orang kafir dia buat baik kat dunia, dia akan dapat balasan. Ya. Kalau dia bekerja keras, Allah bagi balasan. Bill Gates, Allah bagi balasan sebab dia bekerja keras. Kita ni tukang membeli, sebab tu tak kaya-kaya kan? Okey. Tapi dia banyak berderma Ustaz. Ha? Dia banyak berderma Ustaz. Berderma pun sia-sia kalau dia tak beriman. Okey, ayat ni bila kita baca, ada tak hiburan? Seronoknya ataupun tak ada? Hilang dari rasa, ha? Tak ada rasa apa-apa? Takut. Tak, kita rasa kita tak payah nak upset sangat dengan orang yang buat aniaya ke opres, sebab Allah akan balas. Dia sebenarnya dalam ayat ini ada satu janji baik, berita gembira untuk orang beriman. Macam mana orang beriman gembira? Dengan ayat Asra'ul Hasibin. Sebab orang beriman, bila dia tahu beriman, bila dia tahu ahli syurga, dia nak masuk sekarang ke ataupun dia nak ditangguhkan minggu depan? Dia nak masuk cepat. Tiba-tiba Allah kata, aku menghukum paling cepat, paling laju. Gembira orang beriman. Bila orang beriman mula gembira, masa dia mati lagi. Sebab tu orang beriman kalau dia mati, dia nak mayat dia diuruskan dengan cepat, dikebumi dengan cepat ataupun ditangguhkan cepat. Maka Nabi kata, segerakan ke bumi orang beriman. Sebab Macam mana kita nak tahu kita, Ustaz kata kalau orang beriman dia nak mati sekarang. Macam mana kita nak tahu yang kita ni beriman ke tak, sebab kita pun tak tahu. tunggu mati. Tunggu mati. Kan masa mati Allah tunjuk tempat di masa tu kita tahu. Hanya kita tahu bila saat kematian datang. Allah akan tunjuk tempat kita di surga kalau kita orang beriman. Masa tu kita ya Allah, cepatkan mandi aku, cepatkan kafan, cepatkan solat, cepatkan ke bumi. Sebab dia nak masuk kubur. Bagi orang beriman, kubur tu taman syurga. Taman syurga, berehat. Hamparannya daripada syurga, buah-buahannya daripada syurga, wanginya daripada syurga. Dia kalau boleh mati pukul 5, 5:30 dah masuk dah. Tapi kita slow, tunggu anak datang, tunggu bapak balik kan. Kita tak faham perasaan orang mati. Dan orang kafir pula dia nak apa? Kalau boleh? Ayat ni sangat menyakitkan hati orang kafir. Kenapa cepat ni? Sebab aku lepas ni masuk neraka. Tolong tangguhkan. Jadi ayat ni berita menyedihkan bagi orang kafir dan berita gembira kepada orang beriman. Boleh faham? Sebab tu Quran ni Allah kata dua je. Kalau tidak basyir, berita gembira, maka dia
nazir. Dua je. Kalau kita tak rasa apa-apa ayat ni, maknanya kita apa tu? Gembira pun tak, takut pun tak. Mana apa tu? Hati kita ada masalah. Kalau tak mati pun sedang nazak. Ya, tak ada perasaan. Okey. Qul, katalah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Man siapa? Yunajikum, akan selamatkan kamu min zulumat, kegelapan, ini mufrad ke jamak ni? Zulumat jamak, dari kegelapan, jamak kena terjemah kegelapan. Al-bar, apa dia al-bar? Dia bahasa Arab huruf sama. Ada yang kita biasa jumpa laisal bir, baris bawah. Laisal bir. Ayat ni baris atas. Al-bar. Ada satu lagi al-bur. Baris bawah, baris atas, baris depan. Huruf sama. Yang berbeza baris. Bila berbeza baris, berbeza makna dia. Kalau al-birru apa makna? Kebaikan. Birru al-walidain, kan? Kalau al-bar dalam ayat ni, tengok al-bahru lepas tu apa dia? Al-bahru. Laut, darat. Ini darat ni. Al-bar, darat. Allah kata apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah muncul kerusakan fil bar, di darat, wal bahri, dan di laut. Okey, kalau bahri depan pula apa makna? Gandum. Kebaikan, darat, gandum. Okey. Tulis dah? Tak tulis. Patutlah tanya minggu depan, tak tahu. Okey. Dari kegelapan, daratan. Wal bahri, dan lautan. Okey. Apa maksud ni? Allah suruh Nabi bertanya kepada orang musyrikin yang duk sembah berhala, kan? Tak beriman dengan Allah, lawan Tuhan. Allah kata kepada Nabi, tanyalah mereka, siapa akan selamatkan kamu daripada kegelapan di darat dan di laut? Apa maksud kegelapan di darat dan di laut? Dia ada dua bentuk kegelapan. Satu, kegelapan yang hissiyah, yang kita nampak, yang kita rasa. Kegelapan waktu malam, rasa tak? Nampak tak? Kegelapan duduk dalam bilik yang gelap, nampak? Sama juga wal bahri, kegelapan yang kita nampak apa dah? Duduk dalam laut gelap. Dan tambah pula di waktu malam. Okey, itu kegelapan dipanggil apa? Az-zulumat hissiyah, yang kita dapat rasa, hissiyah. Yang kedua, kegelapan yang maknawiyah, yang kita tak nampak. Apa dia contoh? Maknawiyah, dari segi makna, kita tak nampak, kita tak dapat rasa. Kegelapan apa ni? Kegelapan kejahilan. Ramai orang sedar tak dia tu jahil?
Itu kegelapan yang tak maknawiyah, tak dapat dirasai. Kegelapan syirik, kadang-kadang dia buat perbuatan syirik tapi dia tak rasa. Sebab apa? Macam dia duduk dalam kegelapan. Kegelapan maksiat kan, dia dah biasa buat maksiat sehingga dia rasa tak ada apa. Antara dua kegelapan ni, yang mana paling bahaya? Yang mana? Yang bawah, maknawiyah. Betul? Betul ke? Kalau kita duduk tepi kubur pukul 1 pagi kan, dengan kita tak salat seminggu, yang mana kita lebih takut? Tadi kata maknawiyah lebih menakutkan. Tengok, kita kata maknawiyah lebih takut, tapi bila kita buat dosa kita tak rasa takut kan? Tapi tengah memandu, tengok polis kat depan, ada rasa takut? Yang tengok polis kat depan, hisiah ke maknawiyah? Hisiah. Takut. Tapi yang kita duk mengumpat, duk buat dosa kan setiap hari, maknawiyah, ada tak rasa takut macam tengok polis tu? Bila nak mengumpat, terbayang polis. Okey, jadi Allah nak beritahu apa ni? Siapakah yang akan selamatkan kamu dari kegelapan di darat sama ada kegelapan hisiah? Contoh, di darat kan, tiba-tiba elektrik padam dan tak ada siapa pun kat rumah, kita seorang je, bunyi pula bising kat luar, kita ada rasa takut tak? Ada tak? Maka Allah tanya, siapa yang boleh bagi ketenangan dan selamatkan kamu ketika itu? Siapa dia? Suami. Suami duduk belakang kita ya. Kalau ketua polis pun mungkin dia pun takut, tak boleh buat apa. Boleh faham? Jadi kalau kegelapan hisiah tak ada siapa boleh selamatkan kamu, maka kalau kegelapan maknawiyah di akhirat besok, siapa boleh selamatkan? Lagi tak boleh. Jadi kalau yang ni kamu takut, yang ni kamu kena lebih takut. Tapi sekarang tak berlaku macam tu, macam terbalik kan. Yang ni sangat kita takut. Kita tengah-tengah tidur kan, bunyi sesuatu atas bumbung. Ada tersedar tak? Terkejut tak? Ada rasa takut tak? Okey. Lepas tu hilang, kita pun tenang. Lepas tu dengar azan, ada rasa takut tak? Ada? Tidur je, lagi nyenyak azan. Yang patut kita lebih takut apa dia? Dengar sesuatu atas bumbung ke dengar azan? Dengar azan. Sebab tu salafus soleh, dia bila nak tidur malam, dia tak boleh tidur. Sebab apa? Sebab apa dia tak boleh tidur? Sebab dia ingat kegelapan api neraka. Aku ni tak selamat ni. Jadi bila dia fikir-fikir api neraka, dia tak boleh tidur. Akhirnya dia solat tahajud. Dia lebih takut ni. Kegelapan maknawiyah. Membawa kepada dia beriman dan beramal saleh. Okey? Okey kah? Okey. Allah kata siapa yang boleh selamatkan kamu daripada kegelapan di darat dan di laut? Tak ada siapa. Yang di laut, kegelapan di laut, siapa dia? Contoh. Nabi apa? Nabi Nuh ke Nabi Yunus? Yunus. Okey, Nabi Yunus dalam kegelapan tak? Berapa kegelapan? Satu dalam perut ikan, gelap kan? Ada lampu tak? Tak ada. Yang kedua, kegelapan laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Tapi semua kegelapan tu, Nabi Yunus takut tak? Yang dia takut apa dia? Kegelapan dosa. Sebab tu doa dia minta keluar daripada perut ikan ke, minta Allah ampunkan dosa dia. Faham tak? Apa doa dia? Subhanaka ini. Ada tak dia minta keluar daripada kegelapan perut ikan, keluar daripada kegelapan laut? Ada tak dia minta? Tak. Sebab itu bukan dosa.
itu tak membawanya ke neraka, tapi yang membawanya ke neraka apa dia? Dosa. Sebab tu subhanaka inni kuntu kalau kita duduk dalam perut ikan, doa apa pertama kita baca doa? Memang kita tak rasa kegelapan dosa tu. Walaupun kita dengan Nabi Yunus, siapa yang banyak dosa? Mengaku saja tapi tak perasan. Okey. Dan orang kafir ni, dia sembah berhala katalah 20 tahun. Tiba-tiba dia naik kapal, kan? Bila naik kapal datang ombak yang besar. Dia sembah patung 20 tahun ni. Kat rumah dia ada 5 patung. Bila naik kapal datang ombak besar, dia berdoa pada patung ke pada Tuhan? Kenapa? Yang tu 20 tahun sembah. Yang ni tak pernah sembah. Tiba-tiba bila ada masalah kat laut, jumpa pula Tuhan. Dia doa kepada Tuhan, kan? Dan masa tu dia doa pada Allah. Dia ikhlas ke ataupun doa main-mainnya? Ya Allah, selamatkan aku. Ada? Tak ada. Allah kata mukhlisina. Mereka berdoa dengan penuh ikhlas. Ada tak Allah sebut dalam Quran? Surah apa? Ada tak tapi surah? Macam tak ada lah tu. Surah apa? Siapa tahu? Banyak beberapa ayat Allah sebut sifat orang kafir. Tak pernah sembah Allah. Tiba-tiba dalam darurah, di tengah laut, datang ombak je. Kegelapan laut. Terus dia berdoa pada Allah. Yang kedua, ikhlas. Cuma buka surah Yunus. Ayat 22. Surah Yunus ayat 22. Ayat ini panjang kan? Kita baca dan kita terjemah. Okey, huwallazi huwallazi iaitu Allah yusayyirukum memudahkan perjalanan kamu di darat dan di laut. Okey. Hatta iza kuntum fil fulki, sehingga kamu berada dalam fulki kapal. Wajarayna bihim birihin tayyibah, dan kami lancarkan perjalanan kamu dengan angin yang baik. Mana angin tenang je, kamu berlayar dengan senang je. Lepas tu wa farihu biha, dan mereka seronok dengan naik kapal tu. Kapal apa ni? Cruise. Lepas tu tiba-tiba datang asifun, rihin asifun, angin yang kencang. Lepas tu dan masa tu dia nampak apa? Kematian. Apa dia? Waja'al mauj. Ketika itu ombak datang semua sudut, depan, belakang, kanan. Kemudian dan mereka dah yakin bahawa bahaya tu dah meliputi mereka, kanan, depan, belakang, kiri, semua dah. Lepas tu da'awullah, mereka berdoa pada Allah mukhlisina, betul-betul ikhlas. Saya nak tanya, siapa yang mengesahkan orang kafir ni berdoa dengan ikhlas? Allah. Dan saya nak tanya, antara doa orang kafir ni ketika ini dengan doa imam dan makmum ketika lepas solat fardu, mana lebih ikhlas? Mengkafirkan. Antara doa orang kafir ketika dalam kapal yang sedang dalam bahaya dengan doa imam dan makmum di masjid, yang mana doa yang paling dihayati? Orang kafir, betul tak? Ada tak orang kafir masa dalam bahaya ni dia doa dalam keadaan tak faham? Ada seorang, kamu doa kami amin je, tak faham apa? Ada tak? Tak mungkin. Sebab dia dalam ketakutan, dia nak satu je apa dia? Mesti doa tu difahami. Boleh faham? Kalau kita doa kita tengah malam dengan doa orang kafir kita kat ini, mana lebih ikhlas? Doa orang kafir. Kenapa doa mereka lebih ikhlas? Sebab keadaan yang terdesak menjadikan dia ikhlas. Dia kata kalau tak ikhlas memang tak selamatlah. Kan?
Tapi perangai mereka bila selamat Allah kata apa? Itulah perangai manusia. Allah makbul tak doa mereka ni? Walaupun kafir, walaupun Allah tahu lepas Allah selamat dia akan balik syirik kepada Allah, Allah makbul tak? Kenapa makbulkan? Bagi mati je. Kalau kita lah kan, musuh yang jahat ni tiba-tiba ada masalah kat laut, lepas tu minta tolong kita. Kita bantukan, kita kata lantak kamulah. Kenapa Allah tolong? Sebab dia maha mengasihi, maha penyayang. Tapi ini pada orang kafir ni. Sebab nanti bila mati, betul-betul mati, dia akan kata, oh sebab saya dulu Allah tak bagi tak bagi hidayah lah, apalah, tak bagi buat. Ada dia apa dia? Tapi Allah tahu tak lepas selamat dia tak akan beriman? Allah dia tahu tak? Patut peluang apa? Allah memang tahu. Allah sebut ni, lepas selamat mereka balik syirik kepada Allah. Nanti Allah kata memang masa hari pembalasan sebab dah bagi peluang. Sifat Allah, dia memang akan bagi peluang. Sebab dalam Quran pun ada sebut dia orang memang akan cakap kembalikan. So at least Allah dah kata saya dah bagi. Dia dah bagi. Okey, jawapan tak salah, tapi tak sama dengan skema jawapan dia. Dia sebenarnya dalam satu ayat Allah kata Allah akan memakbulkan doa orang yang dalam keadaan terdesak walaupun kafir. Bagi Allah, orang ni walaupun dia kafir, Allah tak pandang dia kafir, tapi dia terdesak, dia cari Allah, keadilan Allah makbulkan walaupun Allah tahu dia akan balik. Sebab itulah salah satu doa yang dimakbulkan ialah doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Kan? Dia kafir tapi orang ambil harta dia, dia berdoa Allah makbul. Bukan sebab dia kafir tapi sebab dia dizalimi. Dia berhak ditolong. Boleh faham? Okey. Jadi Allah kata apa? Tad'unahu. Kamu bila kamu terdesak, kamu berdoa kepadanya, iaitu kepada Allah. Tengok cara berdoa. Allah sebut sifat berdoa. Walaupun asalnya bukan beriman. Inilah adab berdoa. Satu, tadarruan. Apa makna tadarruan? Merendah diri. Tadarruan makna az-zullu wal khudu'. Adab berdoa kena ada rasa rendah diri, rasa hina. Jangan sombongkan. Antara ciri-ciri orang berdoa sombong ialah baca dengan kuat. Yang kedua, wa khufyatan, dan secara perlahan. Khufyah ni lawan dia al-jahru. Kalau jahru terang, nyata, jelas. Khufyah perlahan. Rendahkan suara. Boleh? Jadi yang berdoa menjerit-jeritkan satu taman dengar, itu bukan ada orang berdoa. Sampai mengganggu orang tidur, berdosa tu. Kadang-kadang lepas sebelum azan subuh kan dia pasal apa dia? Dia panggil apa? Terhim ke? Terhim. Oh tak tahu. Mana bangun lewat lah ni. Tak, dia biasa setengah masjid sebelum azan dia apa baca terhim, dia panggil irhamna. Itu doa. Tapi tidak ada sifat ni. Wa khufyatan tak ada. Tadarruan pun tak ada. Bahkan satu lagi, mengganggu orang dan jadi dosa. Okey. Dan bila dalam keadaan terdesak, datang ombak besar, mereka akan berdoa dengan penuh rendah diri dan secara perlahan. Apa antara doanya? La'in anjana. La'in ni makna bersumpah demi Allah. Pasti sekiranya anjana dia itu iaitu Allah selamatkan kami min dari ini apa maksud? Ni zulumat. Zulumat ni sebenarnya simbolik je daripada musibah lah. Apa saja musibah
yang menimpa orang kafir, mereka akan berdoa penuh beradab kepada Allah dan mereka bersumpah dan berjanji. Apa dia? Kalau Allah selamatkan kami daripada musibah ini, lanakunanna, pasti kami akan menjadi minasyakirin, dari kalangan orang-orang yang bersyukur. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Apa dia? Syukur, asyukru dalam bahasa Arab, asyukru ialah ta'atul mun'im. Syukur ialah taat kepada mun'im, pemberi nikmat. Maknanya kalau syukur taat kepada pemberi nikmat, lawan syukur apa dia? Kufur lah. Kufur nikmat. Jadi semua yang tak taat pada Allah, dia adalah kufur. Allah kata apa? Washkuruli wala takfurun. Washkuruli, hendaklah kamu bersyukur kepada aku, wala takfurun. Syukurlah kepada aku, makna apa? Taatlah pada aku dan jangan kufur. Jadi kufur lawan syukur, syukur lawan dia kufur. Okey. Tengok ayat ni. Kenapa dia bersumpah? Kalau Allah selamatkan kami akan menjadi orang yang bersyukur. Kenapa dia sampai bersumpah? Sebab dia nak selamat. Sebab dia nak selamat. Manusia bila terdesak, dia akan buat apa saja, walaupun terpaksa bersumpah. Sebab dia kata, ini mati ni, tolonglah. Memang aku janji, lepas ni wallahi. Kan orang yang suka bersumpah ni orang yang terdesak. Bila semua orang tak percaya pada dia pergi pada sumpah. Dan dia kata, aku nak jadi orang yang bersyukur, bukan orang yang taat. Kenapa? Kenapa tak sebut kami nak jadi orang yang taat? Beza tak? Kami akan jadi orang yang taat dengan kami akan jadi orang yang bersyukur. Apa dia? Taat dia akan taat perintah Allah. Syukur? Syukur pun memang makna taat. Kalau sebut kami akan menjadi orang bersyukur, makna memberi dua maksud. Pertama, kami akan taat. Sebab syukur makna taat. Yang kedua, memberi makna, kalau aku tak taat, aku adalah orang yang memang tak tahu membalas budi. Boleh faham? Ada dua maksud tu. Siapa yang tak bersyukur kepada Allah memang orang yang tak kenal Allah dan tak membalas budi. Okey. Jadi syukur ni ada berapa jenis? Ada berapa jenis? Tiga. Cuba sebut yang dua tu. Nanti saya tambah satu. Taat pada pemberi nikmat, membalas budi. Taat pada pemberi nikmat, membalas budi. Satu, bila sebut syakirin, satu makna dia, aku akan jadi orang yang taat pada Allah. Yang kedua, sebagai tanda aku adalah orang yang mengenal budi. Sebab syukur tu makna kita membalas budi orang yang buat baik pada kita. Okey, syukur ada tiga jenis kan? Pertama? Bukan. Jenis-jenis syukur. Satu, syukur dengan hati. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, perbuatan. Macam mana syukur dalam hati?
Saya nak tanya, pernah tak bersyukur pada Allah dengan hati? Pernah? Okey, macam mana? Macam mana? Kalau macam ada sesuatu yang baik berlaku ke, yang macam contoh kalau kita doa tu rasa dah makbul. Bukan. Tak sikit. Makna tak pernah bersyukur dengan hati. Bukan. Bukan. Syukur dalam hati ialah syukur ni ada kaitan dengan nikmat, iaitu kita yakin nikmat yang kita dapat 100% daripada Allah. Sikit pun bukan daripada usaha kita. Yakin dalam hati. Syukur dalam hati iaitu kita yakin semua nikmat yang kita dapat, sihat ke, harta ke, anak ke, isteri, 100% anugerah Allah, bukan sebab usaha ataupun kepandaian kita. Okey. Boleh kan? Yang kedua, syukur dengan lidah. Kita cakap tadi dalam hati. Kalau orang tanya, macam mana kamu boleh jaga badan kamu sihat, umur 60 tapi nampak macam 45? Biasa kita jawab apa? Exercise. Tengok. Saya dah agak dah. Bila dia kata exercise, adakah dia bersyukur kepada Allah dari segi lidah? Bukan. Kalau tak bersyukur makna apa? Kufur. Dia kufur nikmat. Sebab dia sandarkan kesihatan tu kepada usaha exercise dia. Dan biasa kalau syukur kat lidah tak betul, semua berpunca daripada hati. Dalam hati pun sama. Dalam hati, sejak aku exercise ni makin sihat badan aku. Itu syok sendiri kan? Syok sendiri. Tak betul. Saya tanya, Kak, kenapa anak Kak ni semua pandai-pandai? Sebab saya daripada kecil, saya memang guru besar sekolah. Habis. Kufur nikmat. Dia balikkan nikmat tu kepada usaha dia. Kufur. Kamu tak perasan kan? Kenapa kamu boleh jadi kaya, beli rumah banglo? Saya memang dulu anak orang miskin, jual kuih berjalan kaki. Saya tabung duit daripada kecil, 10 sen. Habis kufur nikmat. Jawapan yang betul apa dia? Bukan. Dia kadang-kadang mulut sebut Alhamdulillah, tapi hati tak. Alhamdulillah hatinya sebab usaha aku lah ni, cuma tak sebut je. Tak. Macam mana? Betul. Haza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah Allah. Saya usaha, tapi kalau Allah tak nak bagi, saya tak dapat. Ada orang tak usaha, Allah bagi. Semua min fadli Rabbi. Jangan ada sikit pun. Betul ini anugerah Allah, tapi kalau saya tak usaha, Allah tak bagi, jangan. Kenapa muka licin? Sebab saya sapu setiap hari, limau nipis kan. Sebab saya berwuduk. Saya walaupun wuduk masih ada, saya barukan wuduk tu. Habis. Berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku. Ustaz, kalau macam dia cakap lah dia jadi kaya raya apa semua tu, dia kata sebab saya selalu bangun malam tahajud. Niat dia nak tolong orang supaya bertahajud minta ke Allah. Adakah dia jadi macam riak? Itu mengajak orang supaya kufur macam dia. Salah. Itu ajaran salah tu. Bangun nak tahajud, saya doa ke Allah. Tak, jangan. Dia manusia ni kadang-kadang ada tak yang bangun tahajud masuk neraka? Ada. Jangan salah faham. Bukan sebab tahajud kita akan jadi baik, tak mestinya. Sebab paling asal kita jadi baik ialah kita kena Allah dan taat perintah Allah walaupun tak bangun tahajud. Ada orang bangun tahajud, Nabi katakan, wanita bangun bertahajud, puasa sunat, sedekah ahli neraka. Betul? Jadi tahajud tu membantu. Yang paling asal apa dia? Kenal siapa kita, siapa Allah, sentiasa merendah diri. Bila kita kata sebab saya bangun tahajud, itu ada unsur nak bagi tahu kita ada kelebihan, boleh bangun malam. Lepas tu orang tanya pula, dah lama ke bangun tahajud? Memang daripada kecil lagi. Lagi tua apa dia?
atuk saya memang daripada dulu lagi. 7 keturunan. Habis. Nampak tak syaitan nak merosakkan amalan? Okey. Buka surah An-Naml ayat 40. Ada. Tengok Nabi Sulaiman Allah bagi banyak tak nikmat? Bagi apa? An-Naml. Nikmat Allah bagi pada Nabi Sulaiman dengan nikmat bagi pada kita, mana lebih banyak? Sulaiman ni kerajaan, istana dia apa? Raja Balqis bila datang tu dia angkat kain kan? Sebab apa? Hebatnya istana Nabi Sulaiman. Jadi orang hebat macam Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Haza min fadli rabbi. Surah An-Naml ayat 40. An-Naml. Adakah? Ada. Tapi jangan baca daripada awal. Start daripada apa? Haza min fadli rabbi, boleh sambung. Liyabluwani aashkur am akfur. Setakat tu. Tengok, dia yakin yang Allah bagi semua daripada Allah, bukan daripada dia. Yang kedua, dia tahu ujian tu Allah bagi kekayaan untuk menguji dia. Sama ada dia menjadi orang yang syukur ataupun subhanallah. Mungkin tak Nabi boleh kufur? Tak mungkin, Nabi mana boleh kufur. Tapi dia tetap merendah diri. Aku takut dengan ujian ni, aku menjadi orang yang kufur. Jadi ambil haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Okey, dah jumpa? Jadi bila, sebab tu kalau kita pergi rumah orang Arab kan, di Timur Tengah, Mekah ke mana, kadang-kadang dia tulis kat pintu dia, pintu rumah. Dia tulis apa ayat ni? Haza min fadli rabbi. Jadi sebelum orang tanya, dah baca tu. Tapi kadang-kadang tak betul juga. Saya pergi satu di Lebanon, kereta, dia tulis kat kereta stiker besar, Haza min fadli rabbi. Lepas tu dia pasang muzik gila sampai mengganggu orang. Tapi tulis Haza min fadli, itu salah guna ayat. Okey, kita habiskan satu ayat. Qul, katalah wahai Muhammad. Katalah Allah. Ini jawapan kepada persoalan ayat sebelum ni. Katalah, siapa akan selamatkan kamu bila kamu dalam kegelapan? Kegelapan ilmu ke, kegelapan hisiah ke? Siapa? Jawapannya, wahai Muhammad, begitu mereka. Yang akan selamatkan kamu ialah Allah. Allah yang yunajjikum, akan minha, darinya. Dari apa ni? Dari nya ni balik pada apa? Zulumat. Allah yang boleh selamatkan. Tuhan kamu, berhala kamu tak boleh. Dan Allah juga selamat wa min kulli karbin. Dan dari semua karbin, musibah. Semua musibah. Summa, kemudian antum, kamu tusyrikun, kamu mensyirikkan Allah. Boleh? Jadi Allah nak begitu perangai manusia kan? Dia sembah berhala sekian lama, bila ada darurah, dia doa pada Allah, ikhlas, tadarruan wa khufyatan. Dan dia bersumpah lagi, kalau Allah selamat, dia akan beriman kepada Allah. Tapi bila Allah selamat, dia balik seperti asal, kan? Jadi Allah nak begitu, jangan jadi macam ni. Walhasil balik asal.
Manusia macam ni kan. Contoh yang ambil dadah kan. Ulang alik masuk pusat serenti. Berapa kali dah masuk? Saya memang membesar di pusat serenti kan. Sebab perangai manusia susah nak bertaubat kembali kepada Allah. Sebab tu Allah bagi amaran. Bila datang peringatan Allah, kali pertama jangan tangguh. Terus beriman, terus beramal. Sebab kalau kali pertama datang peringatan, kamu tolak, kali kedua kamu akan tolak, lepas tu lagi susah untuk kamu terima peringatan. Okey, boleh Ada soalan ke? Kalau orang Islam dia tak tahu tapi lepas tu dia lupa, itu rasanya sebab memang dia lihat. Kalau orang kufar, dia memang tak percaya Allah, dia ada berhala, Jesus apa semua. Tapi bila dalam bencana tu, dia memang sure tahu Allah lah yang boleh keluarkan dia dari ini. Apa perasaan, dia tahu Allah yang boleh selamatkan dia. Maknanya dia kalau tak faham kenapa lepas tu dia boleh sembah berhala pula. Kalau dia percaya berhala tu kan, kenapa dia minta Allah dulu? Jadi soalannya kenapa macam tu? Yelah, the understanding tu macam kalau orang Muslim kita boleh faham sebab mungkin dia tak yakin lagi ke, dia tahu Allah yang tolong. Tapi ada mungkin dia lihat ke, dia tak dia malas ke, solat ke apa semua. Orang kufar kan dia memang tak percaya, tak mengamalkan. Tapi bila dalam bencana, dia minta. Okey. Pertama sekali, orang-orang kafir ni percaya tak yang mencipta langit dan bumi ialah Allah, bukan berhala dia? Mereka percaya tak yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki Allah, bukan patung dia? Percaya. Itu Allah sebut dalam Quran. Itu dia percaya dari segi apa? Fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi apa dia? Mana akal dia waras. Yang ni patung, aku buat dia, macam mana boleh turunkan hujan? Aku yang buat dia. Kan? Allah mencipta langit, buktinya cukup jelas, cukup banyak. Sebab tu dalam Quran Allah kata kalau kamu tanya mereka siapa mencipta langit, mereka spontan jawab Allah. Mereka tak akan jawab patung. Kan? Kalau mereka mengaku Allah yang mencipta langit, Allah yang bagi rezeki, Allah yang berkuasa, kenapa tak sembah Allah? Kenapa sembah patung? Sebab nafsu. Bila dia tunduk pada Allah, dia akan mengubah kehidupannya semua. Banyak benda yang nafsu suka, dia kena berhenti. Tak boleh tengok benda haram, tak boleh rasuah, tak boleh berzina, tak boleh ambil hak orang, tak boleh buat zalim. Kan? Semua kena ikut nafsu tak suka. Jadi bila datang sampai tahap kena tunduk pada semua peraturan Allah, dia tak boleh terima. So dia nak diselamatkan tapi dia tak mahu buat ni. Ya. Makna doa dia ni, doa walaupun ikhlas, tapi sebenarnya target utama apa? Nak selamat. Selamat. Tak payahlah orang kafir, kita pun sama kan? Tak solat, lepas tu accident, patah kaki. Ya Allah, aku lepas ni nak solat lah. Tengok dah sembuh, kenapa tak solat lagi? Dah sihat dah. Okey. Ada soalan? Pasal nak belajar kitab hadis ni, saya pun tak tahu sempat tak masa. Saya memang tak ada masa, ini je masa saya. Jadi kalau nak belajar hadis, kena ambil masa tadabbur. Tapi kalau ambil masa tadabbur pula tak cukup. Ataupun belajar hadis daripada ustaz lain je. Ustaz banyak kat Taman Tun kan? Oh, tak ada. Hadis belajar daripada ustaz lain, tadabbur belajar dengan saya. Ke-9. Kita daripada Bukit Jelutong. Kalau start pukul 9, kita kena keluar lepas subuh. Okey. Boleh? Tak, pilihan.
Sama ada pendek waktu tadabbur, jadikan sejam, setengah jam hadis, ataupun kekalkan waktu tadabbur sejam setengah, dan hadis tu belajar dengan ustaz lain. Pendek sangat kot tadabbur. Ayalah. Dah lah sekali seminggu, lepas tu nak dipendekkan pula. Sangat tak adil pada Al-Quran. Ustaz sering dekat dah 2 kali. Seminggu recording kat sana. Tak, saya bukan 2 kali seminggu, setiap hari ada. Tapi ikut live lah. Saya setiap hari ada. Ikut live. Mana boleh. Dia ilmu ni kena mendatangi ilmu ke kena didatangi? Mencari. Pandai. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Saya nak umumkan, ini live ada kan? Okey. Kelas malam ni macam biasa tapi bukan daripada sinilah. Kita lepas Jumaat kita akan bertolak ke Kelantan. Jadi kelas live malam ni daripada Kelantan. Satu. Yang kedua, minggu depan kelas Jumaat tidak ada. Sebab kita akan ke Sabah. Minggu depan tak ada. Kita akan pergi Jumaat. Apa dia? Ada, insya-Allah. Jadi sepanjang kita duduk kat Sabah pun insya-Allah ada kelas live. Itu boleh gantilah kelas Jumaat kat sini. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم